warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'arifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al aqwalana wa af'alana kullaha khalisatan liwajhikal karim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung kepada halal dan haram dalam Islam, muka surat 231. Bawah tajuk bekerja di pejabat. Bekerja di pejabat. Orang Muslim boleh mendapatkan rezekinya dengan bekerja di pejabat-pejabat, sama ada pekerjaan itu di pejabat pemerintah atau organisasi ataupun swasta, selama dia mampu memikul tanggungjawab pekerjaannya itu serta menyempurnakan tugasnya dengan baik. Seorang Muslim tidak boleh mencalonkan dirinya untuk sesuatu kerja yang ia tiada mempunyai pengalaman atau keahlian padanya, khususnya bekerja sebagai hakim atau menjalankan pengurusan kehakiman. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wailun lil umara'i wailun lil urafai wailun lil umana'i la yatamannayanna aqwamun yaumal qiyamati anna dhawaibahum mu'allaqatun bisurya yudluna baina as-sama'i wal ardi wa annahum lam yalwu amala. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Celakalah bagi orang-orang yang menjadi ketua, celakalah bagi orang-orang yang menjadi pemimpin, celakalah bagi orang-orang yang menjadi penyimpan amanah, akan bercita-cita setengah kaum di hari kiamat sampai biar dicangkuk kulit-kulit mereka pada bintang surya. Bintang surya, bintang, salah satu daripada bintang pada kepercayaan orang Arab, ada sebiji nama dia bintang surya. Surya. Kita panggil surya, surya itu matahari kita, tapi dia ni bintang surya dengan sa. Jadi mereka ini bercita-cita pada hari kiamat kulit mereka ini, badan mereka ini dicangkuk di bintang yang tinggi, lalu tinggal bergantungan di antara langit dengan bumi, dan biar mereka tidak menanggung sesuatu tugas. Maknanya di akhirat besok-besok, orang yang menerima jawatan ini bercita-cita supaya mereka di dunia dahulu berada di antara langit dengan bumi, supaya mereka ini tidak dilantik untuk menjadi memegang apa-apa jawatan. Ini tuan-tuan semua amaran Nabi SAW tentang beratnya tanggungjawab memikul sesuatu jawatan. Jawatan yang kita pikul itu adalah satu amanah.
Kerana itu Nabi SAW kata wailul lil umara, celakalah maknanya hati-hati bagi orang-orang yang menjadi umara, pemimpin. Wailul lil urafa, jadi hati-hati bagi orang yang menjadi pemimpin, jadi ketua, jadi orang yang memegang amanah. Jadi masalah juga tuan-tuan semua kita ni. Inilah amaran Nabi SAW. Jadi pemimpin ni tuan-tuan semua, kalau dia berpahala, pahala besar. Kalau dia berdosa pun, dosa besar juga. Pasal apa tuan-tuan semua? Pasal kalau dia buat satu benda baik, rakyat di bawah itu pun buat benda baik, jadi pahala dia tu dapat banyak. Pasal apa? Pasal kerana dia buat benda baik, rakyat ataupun pengikut dia tu buat benda baik, kerana dia buat benda baik. Jadi pahala orang yang buat benda baik tu dapat ke dia. Tapi kalau dia buat dosa, dia buat satu kesalahan, satu dosa, satu jenayah, maka orang yang di bawah dia tu pula buat benda dosa dan buat benda jenayah, tuan-tuan semua. Kerana apa? Kerana dia yang membenarkan benda itu, kerana dia yang menyuruh benda itu, kerana dia yang menggalakkan benda itu, tuan-tuan semua, maka dia berintik pahala dosa itu pun naik ke atas kepala dia banyak macam tu juga, sebanyak rakyat, sebanyak orang yang dia tanggung tu. Pasal itu tuan-tuan semua, Nabi SAW beri amaran. Dan ulama-ulama dahulu, orang-orang dahulu melarikan diri daripada menerima jawatan kerana bimbang macam inilah tuan-tuan semua. Bimbang, takut benda tak dapat nak laksanakan benda itu. Dan kadang-kadang kita jadi takut, kadang-kadang kita jadi bacul dan sebagainya. Jadi akhirnya kita terikut-ikut orang punya. Jadi tuan-tuan semua, akhirnya dosa itu kita lah yang tanggung atas kepala kita. Itu bahaya besar. Kerana itu tuan-tuan semua, kita lihat daripada Abu Zar radhiyallahu taala anhu, bahawa saya pernah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataku, hai Rasulullah, angkatkanlah aku untuk sesuatu jawatan. Jadi Abu Zar dia minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, berilah jawatan satu kat aku. Sahabat-sahabat kau beri banyak, Umar kau bagi jawatan ini kan, Abu Bakar ini. Ya Rasulullah, bagilah satu kat aku jawatan. Jawatan besar yang supaya aku ni boleh jadi ketua ke, governor ke, mana-mana ke kan. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus utusan. Nabi utus Muaz bin Jabal pergi ke Yaman. Nabi utus sahabat-sahabat pergi ke Habsyah berdakwah. Ethiopia. Nabi utus sahabat-sahabat yang lain untuk berdakwah keluar tuan-tuan semua. Tu. Jadi Muaz Abu Zar pun dia tengok, bila dia tengok sahabat-sahabat yang lain ni dapat jawatan, Nabi bagi dia jawatan, maka Abu Zar pun pergi minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, bagilah jawatan kat aku. Bagilah panglima perang ke apa ke kan. Contohnya dalam perang, ada Nabi lantik Sayyidina Ali jadi panglima perang. Kadang-kadang Nabi lantik Sayyidina Umar. Kadang-kadang Nabi lantik orang yang lain daripada tu, Khalid bin Al-Walid dan sebagainya. Jadi Abu Zar pun dia terasa teringin nak mendapatkan jawatan sebagaimana sahabat-sahabat yang lain dapat jawatan. Dia pun pergi minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Abu Zar seterusnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepukkan tangannya pada bahuku. Dan jadi Rasulullah pun tepuk bahu dia lah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, apa Nabi kata? Ya Abu Zar, innaka dha'ifun, innaha amanatun, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Hey Abu Zar, sesungguhnya engkau ni seorang yang jenis sifatnya lemah. Orang nak jadi pemimpin ni dia tak boleh lemah tuan-tuan semua. Dia tak boleh jadi lemah, lembik, dia tak boleh. Dia mesti kena ada ketegasan. Itu sifat pemimpin. Pasal tuan-tuan semua, kadang-kadang ada orang yang datang berjumpa dengan dia, tiba-tiba minta benda yang salah di sisi undang-undang, di sisi agama. Pada waktu itu orang yang datang minta itu orang yang baik, kenalan baik, sahabat baik, kroni. Pada waktu itu tuan-tuan semua, manusia yang berjiwa lemah, dia sukar untuk menolak.
Dia mungkin kenal ke Allah, kawan baik pula, geng pula, ya tak? Kawan sekolah, kawan sekampung, kawan main golf sekali dan sebagainya lah. Maka orang yang jiwa lemah, dia okey. Padahal benda itu salah di sisi agama, salah di sisi undang-undang. Jadi bila nak jadi ketua itu, dia perlu orang yang kuat. Orang kuat macam tak boleh. Aku faham, aku tahu kau ni kawan baik, tapi ni tak boleh. Ini salah di sisi undang-undang, ini salah di sisi agama, ini Allah Ta'ala tak redha. Itu perlu kepada macam tu. Macam Sayyidina Umar, macam Sayyidina Bakar, macam Sayyidina Ali. Berani tuan-tuan semua, tegas. Maka tuan-tuan semua, bila Abu Zar, sifat dia sebagai seorang yang lemah, bila dia pergi minta dengan Nabi SAW, Nabi terus bagi amaran. Nabi kata, wahai Abu Zar, engkau ni sifat manusia yang lemah. Kerana tuan-tuan semua, manusia ni Allah Ta'ala buat tak sama. Apa benda bermacam-macam sifat tuan-tuan semua. Warna kulit pun tak sama tuan-tuan semua. Yang Melayu sawo matang, ada. Kalau yang India Pakistan gelap, kalau yang Arab putih, kalau yang Arab Yaman tu lebih kurang kita, kalau yang Amerika merah. Tu warna kulit pun tak sama, peribadi manusia pun tak sama tuan-tuan semua. Ada yang jenis mudah kena penyakit, pantang kena hujan demam hujang lah tu kan. Ada yang jenis lemah, ada yang ni okey kerah tuan-tuan semua. Dia buat apa pun, main hujan pun tak apa tuan-tuan semua. Tengok kan macam orang yang kerja kat tengah panas tu, lik tuan-tuan semua, elok aja kereta keluar sikit, bukan nak akak batu-batu, baru keluar di tengah panas, rasa menggeletik tak, rasa pedih belakang. Tuan-tuan semua, tak sama, Allah Ta'ala buat tak sama sifat manusia ni. Ada yang jenis berani, ada yang jenis penakut. Jenis penakut tu pula jenis macam-macam. Ada penakut ke manusia, ada yang jenis berani kat manusia, takut, hantu takut. Kan tak? Saya jumpa satu orang badan besar tu semua. Memang apa? Bonsai. Bonsai? Kau bonzo? Sado. Hebatlah tuan-tuan badan. Tapi tuan-tuan semua, kalau bagi tahu jamban tu ada hantu, memang sudah tak pergi jamban tu. Dia punya takut ke hantu tuan-tuan semua. Badan manusia tuan-tuan semua. PL ni banyak tuan-tuan semua. Ada hak berani ke hantu, ke orang takut. Ada hantu mana? Dia boleh pergi. Dia boleh baca ruqyah apa semua, doa, dia tak takut. Tapi ke manusia dia takut. Jadi sifat manusia ni memang Allah Ta'ala buat tak sama tuan-tuan semua, berbeza. Jadi ada orang yang jadi lemah dan sebagainya. Pasal itu tuan-tuan semua, bukan semua orang boleh sesuai jadi pemimpin, bukan semua orang boleh jadi ketua. Kerana itu bila Abu Zar minta, Nabi bagi tahu engkau ni seorang yang lemah. Dan ini perkara yang ini perkara amanah. Ini benda amanah kata Rasulullah. Dan nanti di hari kiamat ia akan menghinakan dan menduka citakan. Di hari kiamat amanah ini akan menjadikan kamu hina dan duka cita. Tu Nabi bagi tahu. Benda amanah ni tuan-tuan semua, benda seronok dunia, tapi silap pula dia boleh jadi duka cita di hari kiamat. Di hari akhirat besok-besok kita berhadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan duka cita. Kerana apa? Kerana amanah yang kita pegang tu kita tak dapat laksanakan, tak dapat nak selesaikan. Dan itu dalam satu riwayat tuan-tuan semua, Abu Hanifah mengasas mazhab Hanafi. Satu riwayat Abu Hanifah mati dalam penjara. Kenapa tuan-tuan semua? Mati dalam penjara kerana tidak diracun. Kenapa diracun? Di penjara kenapa? Kerana dia tak nak terima jawatan khalifah. 4 orang ditangkap, tuan-tuan semua, dibawa ke hadapan hakim, untuk dilantik untuk jadi khalifah tuan-tuan semua. Tu. Ada, saya pernah cerita itu, 4 orang, termasuklah Abu Hanifah sekali. Jadi tuan-tuan semua, kenapa tuan-tuan semua? Kerana perkara yang Nabi SAW kata, benda ini, amanah ini menghinakan dan mendukacitakan kecuali orang yang dapat menjalankan dengan penuh kebenaran serta melaksanakan tugas yang dipikulkan ke atas tengkuknya. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Tu tuan-tuan semua. Jadi kita kena tengoklah, kena perhatikan. Dan sabda Rasulullah SAW, al-qudatu salasatun, wahidun fil jannah wasnani fil nar.
Fa amma alladhi fil jannati farajulun 'arafa al-haqqa faqadha bihi wa rajulun 'arafa al-haqqa fajara fahuwa fin nar wa rajulun qada lin-nasi 'ala jahlin fahuwa fin nar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibn Majah. Hakim itu ada 3 macamnya, 3 kategori. Orang yang jadi hakim ada 3 jenis. Kata Nabi SAW, 1 di dalam syurga dan 2 lagi dalam neraka. Hakim 1 je dalam syurga, 2 dalam neraka. Ya, macam mana kata Nabi? Adapun hakim yang dalam syurga, maka dia itu seorang yang mengetahui kebenaran, lalu dia menghukumkan dengan kebenaran itu. Mana dia ada ilmu dan dia hukum dengan ilmu itu tadi. Hakim ke, mufti ke, sama tuan-tuan. Orang tanya soalan kita, mufti lah nak jawab soalan tu, kita jawab soalan lah. Hukum fiqah ke apa. Bila orang tanya tuan-tuan semua, kita jawab. Itu jawapan tu bagi jawapan hukum tuan-tuan semua. Bila kita bagi jawapan tu tuan-tuan semua, kita terdedah terjadi salah satu daripada 3 ini. Boleh jadi yang 1 masuk syurga, boleh jadi yang 2 masuk dalam neraka. Yang 1 masuk syurganya ialah yang tahu kebenaran, dia cakap macam tu. Orang tanya dia, halal ke haram? Dia tahu, dia dah belajar dah dulu. Ini haram, dia belajar tuan-tuan semua. Dia kata haram. Ini masuk syurga. Dia tahu benda ni haram dan dia kata macam ilmu dia. Hak ni masuk syurga tu. Yang dalam neraka ni macam mana? Kata Nabi SAW lagi, manakala orang yang mengenali kebenaran, dia tahu kebenaran, tetapi dia berlaku zalim, maka ditempatkan dalam neraka. Okey, orang tanya dia, ini macam mana hukum? Dia tahu ini haram, tapi tuan-tuan semua oleh kerana ada kepentingan dunia, ada benda yang dia nak, ataupun wallahu alam, dia hukumkan sebaliknya, iaitu zalim, lawan dengan ilmu dia tu zalim lah. Dia kata halal, padahal haram. Halal, maka tuan-tuan semua hak lagu ni dalam neraka. Dia dah tahu dah benda ni haram, tapi tuan-tuan semua dunia, kan, dunia tuan-tuan semua, Allah, siapa tak seronok dengan dunia tuan-tuan semua, kan? Fulus, duit, al-fulus fid dunya wal mampus fil akhirah, kan, kata Ustaz Ismail kamu. Jadi tuan-tuan semua fulus, duit atau sebagainya, biasanya duit lah tuan-tuan semua dunia ni, kan? Maka akhirnya yang dia belajar dulu haram, jadi tukar, ada pusing jadi halal tuan-tuan semua. Ni dalam neraka. Yang ketiga tuan-tuan semua, dan seorang lagi dia menghukumkan manusia dengan kejahilannya, maka dia akan ditempatkan dalam neraka. Yang dalam neraka seorang lagi ialah yang macam yang ni, ialah dia ni jahil, tak ada ilmu, tapi nak jadi mufti juga, nak jatuh hukum juga. Orang tanya, boleh ke tak boleh? Rasa boleh kot. Boleh lah. Dia tak tahu pun, dia tak pernah mengaji, kan tak? Dia tak pernah duduk kat pondok durian je, tak pernah mengaji kat pondok, tak pernah mengaji kat universiti, tak pernah, dia tak tahu pun. Dia kata rasa halal ku, takkah haram? Takkah haram? Rasa halal. Dia pun dengan rasa dia itu, dia pun bagi, orang pun buat ikut tuan-tuan semua. Itu dalam neraka. Betul ke salah tu nombor 2? Betul salah nombor 2, tapi dia telah jadi ahli neraka tuan-tuan semua. Tiba-tiba dia kata halal tadi betul. Betul. Nasib baik betul. Dia ingat nasib baik tuan-tuan semua. Nasib dia tak baik. Dia rasa je nasib baik betul. Tak baik, tak nasib dia tak baik. Pasal apa? Pasal dia buat tu atas kejahilan. Pasal itu tuan-tuan semua, Allah, kalau kita cakap begini, orang kata Allah Ustaz, payah sangat pula nak ilmu agama. Agama kan senang. Kita buat mudah gini ya tuan-tuan semua. Mudah. Kalau kata ilmu agama ni kan, takkanlah jawab kata halal haram siapa gitu. Gini ya tuan-tuan semua, kita buat analogi mudah. Saya tak pernah belajar engineering, tak pernah belajar tuan-tuan semua. Tak pernah ambil IR. Tiba-tiba tuan-tuan semua, tuan-tuan ajak saya cek buat bangunan, buat surau baru, ajak. Kita tak payah ajak IR lah, ajak ustaz senang. Dah, boleh dapat barakah. Kan contohnya. Saya pun cek. Nampak elok ni, plaster ceiling cantik. Dah, okey. Nampak kukuh elok, kita nampak dengan kejahilan kita. Okey ni boleh duduk ni.
Luluh. Tuan-tuan semua masuk sebulan, duk tengah sembahyang Jumaat, ranap mati habis satu orang. Tuan-tuan semua. Pasal apa? Pasal saya tak ada ilmu. Saya duk tengok dengan mata saya tengok dengan kejahilan saya rasa okey ya. Apa jadi tuan-tuan semua? Utuh bangunan tu. Mati orang tuan-tuan semua. Itu baru ilmu dunia. Itu bukan, tapi runtuh mati gitulah, habislah setakat tu tuan-tuan semua. Tapi kalau akhirat tuan-tuan semua, hukum hakam ni dia babi akhirat. Benda hak haram kita pula pergi kata halal, tuan-tuan semua, silap. Tuan-tuan semua, masya-Allah. Orang tu duk bawa fatwa kita tuan-tuan semua. Pasal itu sebelum kita bercakap, lebih baik kita kata aku tak tahu daripada kita kata aku tahu. Kerana itu ulama kata lebih baik kamu kata aku tak tahu, nanti orang akan ajar kamu sampai kamu tahu. Jangan kamu kata kamu tahu sehingga kan orang soal kepada kamu sehingga kamu tak tahu. Boleh faham? Ulama kata katakanlah tak tahu sehingga kan nanti orang akan ajar kepada kamu sehingga kamu tahu. Bila kita kata tak tahu, ajarlah sampai kita tahu. Jangan kamu berlagak tahu sehingga kan orang soal kamu sehingga kan kamu jadi tak tahu. Orang soal lagi, tak tahu, habis tuan-tuan semua. Pasal tu ulama-ulama dulu dia tanya kita, bilakah kita mula belajar, bila? Tuan-tuan semua, kita mula belajar bila tu? Kita mula belajar bila? Bila? Bila tak tahu. Bukan bila lahir. Bila kita kata kita tak tahu, itu baru kita mula belajar. Kalau sebelum pada tu, kalau kita rasa kita tahu, tak belajar lagi. Kan? Permulaan belajar tu kata wali-wali Allah ialah apabila kamu kata kamu tak tahu. Itu mula kita belajar. Hak sungguh-sungguh. Itu ini qadi ni ada 3. Saya tengok saya forum dengan Ustaz Solihin Muhi, YB Solihin. Dia cerita pengalaman dia lah. Dia pergi Jordan. Jadi sampai di sana Arab tu tanya dia, apa kerja awak? Maza tashtari, dia kata kan, maza tashtari, apa kerja awak? Kata Ustaz Solihin, ana mudarris, saya guru kan. Jadi dia tahu Ustaz Solihin daripada Universiti Jordan kan. Jadi dia katalah, kenapa engkau tak jadi hakim? Kan, kenapa kau tak jadi qadi? Kata Ustaz Solihin, dia bacalah hadis ni kan. Kata Ustaz Solihin, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qudatu salasatun, qadi itu 3, wahidun fil jannah wa isnan fil nar, 1 dalam syurga, 2 dalam neraka. Kan itu aku jadi mudarris, jadi guru, tak nak jadi qadi, kata Ustaz Solihin. Apa jawab Arab tu? Itu dulu, kata dia, al-an kulluhum fil nar, sekarang 3 semua dalam neraka berlaku, kata dia kan. Tak ada dalam syurganya. Dia kata pasal apa? Pasal sekarang ni nak cari orang yang baik dari hakim ni payahlah kan. Itu maksud dia. Tu orang Arab lah. Wallahu a'lam lah, dia juga kot kan tak. Hari ni payah nak cari kan. Sebaik-baiknya seorang muslim itu menghindari cita-cita untuk menyandang pangkat tinggi dan berkejaran di belakang pangkat itu, meskipun dia seorang yang layak menyandang pangkat itu. Kalau boleh kita tak payahlah. Kalau boleh kita bagi ke orang lain walaupun kita layak. Kenapa? Kerana dia amanah. Takut kita tak mampu nak laksanakan. Kerana siapa yang menjadikan pangkat dan kedudukan itu sebagai batu loncatan, kelak dia akan diperhambakan oleh pangkat dan kedudukan itu. Dan barang siapa yang menumpukan kesemua minatnya kepada pangkat dan kedudukan di dunia, dia akan diharamkan dari memperoleh taufik dari langit. Tuan-tuan semua, pangkat ni lah yang paling tuan-tuan semua, paling susah kita nak buang daripada hati kita. Kerana itu kata ulama tasawuf, perkara yang terakhir sekali keluar daripada hati kita, sifat mazmumah terakhir sekali keluar daripada hati orang mukmin, ialah hubbul jah, cintakan pangkat.
Kan mazmumah ni ada 10. Kita belajar dalam kitab Penawar Bagi Hati itu ada 10 sifat mazmumah. Sifat yang dikeji oleh Allah Ta'ala. Cintakan dunia, cintakan pangkat, hasad, dengki, kan, dendam, sombong, takabur, ujub, ada 10 semua. Tuan-tuan semua, daripada 10 semua ni kita buang daripada hati kita. Ulama sufi kata, ulama tasawuf katalah, dia kata perkara hak paling akhir sekali keluarnya apa, tuan-tuan semua? Hubbul jah, cintakan pangkat. Itu hak last sekali keluar. Tuan-tuan payah, tuan-tuan semua. Pasal kalau perempuan, kita cintakan perempuan, tuan-tuan semua, setakat mana? Setakat mana kita cinta perempuan? Setakat sihat ya. Dah. Setakat sihat je, tuan-tuan semua. Dah terbaring dah. Gila kat perempuan lagi? Dah tuan-tuan semua. Nak bangun pun tak larat dah, tuan-tuan semua. Takkanlah nak kahwin lagi. Dah. Tak larat dah tengok perempuan macam tengok besi buruk lah. Pada waktu tu kan tak? Dia tak ada nilai, tak teringin dah kat perempuan. Tapi tuan-tuan semua, pangkat dia nak lagi. Tu, duk terbaring atas katil, tuan-tuan semua. Duk kira nak pangkat lagi. Duk kira jawatan dia lagi tu. Kan tak? Perempuan tak nak dah. Kan? Tapi pangkat masih nak lagi. Itu antara perkara yang payah nak buang daripada hati kita. Daripada Abdul Rahman bin Samurah, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadanya, "Ya Abdul Rahman, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alayha, wa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha." Muttafaqun alaih. Wahai Abdul Rahman, jangan engkau meminta pangkat dan kedudukan, kerana sesungguhnya jika engkau diberikannya tanpa memintanya, nescaya engkau diperbantukan untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi jika diberikan dengan meminta kepadanya, dirimu akan tergadai kepadanya. Jadi Nabi pesan pada Abdul Rahman, kamu jangan minta jawatan, pangkat jangan minta, melainkan dia datang sendiri. Kalau dia datang sendiri, hak tu Allah Ta'ala akan tolong kamu. Tapi kalau kamu minta, itu Allah Ta'ala tak tolong kamu. Kamu akan tidak dapat taufik daripada Allah Ta'ala untuk menjalankan kerja-kerja kamu. Itu kaedah dia. Jawatan kalau dia mari sendiri, Allah Ta'ala tolong. Kalau kita minta, Allah Ta'ala tak tolong. Jadi oleh itu, meminta jawatan itu dihukumkan oleh ulama sebagai makruh, dan ada juga yang ulama kata haram. Timbul persoalan sini. Timbul soal. Kita dua persoalan. Pertama, apa benda? Mengundi, tu jawatan politik. Yang kedua, temu duga, minta jawatan. Adakah mengundi itu mengundi itu termasuk dalam kita mencalonkan diri kita untuk mendapatkan jawatan sebagai wakil rakyat? Dan ada rezeki boleh jadi esko, ada rezeki boleh jadi ahli parlimen, boleh jadi menteri, dan mungkin boleh jadi timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri. Tak? Mudah-mudahan satu hari nanti orang Taman Selayang menjadi PM Malaysia. Tak? InsyaAllah. Tuan-tuan semua, dia bermula dengan kita meminta. Minta macam mana? Kita yang mencalonkan diri kita. Dan kita kempen dalam politik, dalam pertandingan parti dan sebagainya, kita bertanding. Supaya apa? Supaya orang pangkah kita, undi kita. Adakah itu dimasuk dalam perkara larangan ini juga? Satu bab. Yang kedua, tuan-tuan semua, yang kedua, kita pergi minta kerja. Bukan kerja tu, jawatan tu datang kat kita. Kita pergi minta dan kita pergi temu duga. Bila temu duga, penemu duga tu tanya pula kita, apa kelebihan tuan? Kan dia tanya apa kelebihan kita. Kita pun cakap, kelebihan saya pandai komputer. Komputer semua saya boleh buat belakang. Saya pandai perisian komputer. Game-game dalam komputer saya mahir belakang. Kan? Dia boleh cerita kan.
Apa lagi kepandaian? Oh, saya boleh panjat-panjat, saya boleh rongkas kan. Orang Kelantan panggil rokah. Jadi tuan-tuan semua dia cerita. Itu maknanya menawarkan diri. Adakah boleh dalam bab ini ataupun tak boleh? Ya, ini Nabi SAW larang kan. Pasal itu kita nak kena ambil pengajaran daripada ini, dan kita kena faham hukum. Jadi kalau kita faham daripada hadis ni, Nabi SAW kata tak boleh kan. Jadi tuan-tuan semua, ulama-ulama kita berpendapat sekiranya hadis ini bermaksud sekiranya ada orang yang boleh mengambil jawatan itu, yang boleh ambil jawatan itu, maka kita jangan pergi tunjukkan diri kita. Akan tetapi di waktu tidak ada orang yang lebih layak dan kita rasakan diri kita lah yang layak, kita rasa, bukan kita takabur dan kita perasan atas dasar keilmuan kita dan sebagainya, maka ulama kata kita boleh minta jawatan sebagai apa-apa saja jawatan berdasarkan kisah. Mana dalilnya? Berdasarkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam dia minta jawatan dia. Tuan-tuan buka dalam surah Yusuf, ij'al li ala khazainil ard. Ya, wahai tuanku, jadikan aku di atas khazanah negara ini. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku ini pandai, jaga dan alim, ada ilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan semua, pertama Nabi Yusuf AS minta jawatan itu. Kemudian Nabi Yusuf AS ceritakan pula, inni hafizun, aku ni pandai jaga keuangan, pandai urus dan sebagainya. Cerita kelebihan diri dia. Maka tuan-tuan semua, daripada situ ulama kata, bila kita rasa kita layak, bila kita rasa kalau kita tak ambil jawatan itu, orang yang akan ambil nanti mungkin tak layak dan sebagainya, dan kita boleh terima jawatan itu, kita boleh menguruskan jawatan itu, kita layak, maka tidak ada masalah berdasarkan kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi yang mengundi itu pun tadi, calon pilihan raya pun tadi, atas dasar itulah. Kalau dia tak masuk tanding, jadi orang lain pula menang dan sebagainya, atas ijtihad dia dan pandangan dia, jadi rosak dan kemasyarakatan dan sebagainya, hukum hakam dan sebagainya, maka dia masuk tanding. Begitu juga dengan jawatan, sebagai jawatan di pejabat dan sebagainya, dia rasa dia boleh menguruskan benda ini, dia yakin dia boleh urus benda ni, dia pun pergilah temu duga untuk jawatan itu. Tapi kalau kita rasa kita tak boleh, tuan-tuan semua, jangan kita nampak al-fulus itu. Kalau tak boleh, biarlah cakap, saya tak boleh tuan, sejukuplah jawatan saya setakat ni sudahlah. Kan nak buat apa, gaji banyak-banyak pun saya tak boleh nak buat apa kan. Cukup setakat ni pun gaji dah banyak dah, 25,000 sebulan ni kan. Contohnya kan. Walaupun tuan tawarkan saya 30,000, saya tak nak dah. Kan, saya tak layak, tak boleh ni pun tak larat nak bawa. Tak apa, ada orang tu semua gitu. Ramai saya jumpa, dia kata, ustaz saya memang dah ditawarkan, bos tawar banyak kali dah naik, tapi saya tak boleh nak bawa, tak larat, hak ni cukup lah setakat ni. Tak apa lah. Tapi kalau dia rasa saya boleh, tak ada masalah ya. Kalau orang tanya apa dalilnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan meminta menjadi menteri pembendaraan. Dia tu jadi menteri pembendaraan, minta daripada raja. Jadi tuan-tuan semua, hadis ni maksudnya kalau kita ni tak layak lah. Kalau tak layak, janganlah kita pergi ambil jawatan tu, jadi menyusahkan diri kita. Susah. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ibtaghal qada'a wa sa'ala fihi syufa'a wukila ila nafsihi wa man ukriha alaihi anzalallahu alaihi." Barang siapa yang mengingini jawatan pemerintahan dan mengumpul orang ramai untuk menyokongnya, dia minta syafaat. Maknanya tuan-tuan semua, maknanya dia ni nak jawatan dan dia ni mai pakai kroni, syufaat ni syafaat lah, minta syafaat pertolongan orang. Istilah sekarang orang panggil syafaat, dulu kroni, dia Arab sikit lah.
minta syafaat sikit kata dia. Oh, arak pula sekarang. Zaman dulu kroni kan. Dulu lagi senang, rasuah terus kan. Jadi tuan-tuan semua minta syafaat, minta pertolongan kan. Bukan orang lain kita ni. Allah, kita ni bukan orang lain, 14 pupu ya. 14 pupu dia kira kan tak? Kalau nak kerja kan. Kalau ziarah pergi ke rumah dia tak kira tu. Hubung silaturahim, alah bukan, tak lagi lah, jauh tu. Bawa bacaan je tu. Bawa bacaan kata dia. Tak? Kalau bab hubung silaturahim dan sebagainya. Tapi kalau bab ni, dia kira kita punya moyang tu 12 pupu. Moyang dia 12 pupu dah. Dia macam mana? Dia 2 pupu. Tuan-tuan semua dia kira belaka tu. Jadi tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala akan dia akan tergadai kepada nafsunya. Maksudnya kalau dia ni minta jawatan ni, dia nanti akan tergadai kepada nafsunya. Dan siapa yang dipaksa menyandang sesuatu pangkat, Allah akan menurunkan malaikat untuk membantunya dalam tugasannya. Kalau dia dipaksa, maknanya dia tak nak, tapi terpaksa juga. Kan banyak kan dulu-dulu, macam contoh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz asalnya tak nak jawatan tu, tapi dia terpaksa menerima. Jawatan tu kena pada dia. Sistem masa tu sistem warisan, dapat kat dia. Jadi dia ambil lah jawatan itu terpaksa. Maka tuan-tuan semua, dia menerimanya. Begitu juga Abu Bakar, tuan-tuan semua, Abu Bakar pun bukan nak jawatan tu. Kan tak? Berapa kali Abu Bakar bila dapat jawatan khalifah tu, Abu Bakar tak nak. Abu Bakar menolak. Umar pun sama, tuan-tuan semua, pada asalnya tak nak jawatan tu. Kemudian bila Sayyidina Umar wafat, tuan-tuan semua, Sayyidina Umar pesan suruh bermusyawarah untuk lantik khalifah seterusnya di kalangan 6 orang. Ramai yang menarik diri. Akhirnya dapat kepada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pun asal tak nak juga, tapi orang dah paksa, tak ada orang lain, kamulah Sayyidina Osman dan sebagainya. Jadi khalifah yang 4 ni kebanyakannya dipaksa lah. Sayyidina Ali pun sama. Sayyidina Ali pun lepas daripada kewafatan Sayyidina Osman, macam dipaksa lah juga, maknanya tak ada orang lain dah. Bukan kata dia nak benda itu. Pasal itu mereka semua ni diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menguruskan masalah negara dan sebagainya. Hal ini apabila dia tidak mengetahui bahawa ada orang lain yang dapat memenuhi kekosongan ini. Ini dia cerita di sini. Ini yang jadi tak elok ni, tak boleh ni. Kalau tak tahu, ada dah di bawah ni, tak tengok tadi. Jadi maknanya kalau tak ada orang yang boleh memenuhi kekosongan itu, dan jika dia tidak mengemukakan dirinya untuk pangkat atau kedudukan itu, akan terkucak-kacirlah permasalahan rakyat dan akan terhambat semua urusan pentadbiran negara. Al-Quranul Karim telah menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Yusuf AS yang berkata kepada raja di zamannya sesuai dengan firmannya. Apa kata Nabi Yusuf? Dia minta jawatan tu yang saya baca tadi, ada dah cerita dia di bawah ni, saya tak tengok tadi. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Angkatlah aku untuk memegang pembendaraan khazanah. Wahai raja, kamu angkatkan, kamu lantik aku pegang khazanah, jadi menteri pembendaraan. Kenapa? Inni hafizun alim, sesungguhnya aku ini hafiz, pandai menjaga, alim, banyak ilmu dalam mentadbirkan urusan negara. Maka tuan-tuan semua, dalam dua ayat ini ada dua benda. Pertama, minta jawatan. Yang keduanya, menceritakan tentang, masuk tu dah, menceritakan tentang kebolehan. Maknanya boleh kita cerita. Jadi yang kita buat sekarang ni, yang konsep temuluga dan sebagainya, tanya, cuba awak ceritakan apa kepakaran awak, kita pun ceritalah. Kan? Jadi jangan tuan-tuan kata, saya tak nak cerita tuan. Kenapa? Nanti riak pula. Tak apa. Dan tu macam mana kau minta kerja? Kan? Awak nak kerja kata nak? Saya nak kerja. Ceritalah kelebihan awak. Tak boleh tuan, tak kabur pula. Balik lah kata dia. Kan? Apa kerja mari temu duga duk tak kabur pula. Ceritalah apa kebolehan. Dia kan ambil pekerja ramai ni kan. Kalau tak cerita mana tahu. Jadi tuan-tuan semua boleh cerita. Ceritalah, saya ni pandai gini, saya boleh ni.
kan. Tak ada masalah lah kan. Pasal tu tuan-tuan semua, jangan tuan-tuan baca kat riwayat kat atas tu tuan-tuan, tak boleh pergi minta kerja ni kan, Nabi larang ni dan sebagainya. Ada tempat-tempat lah boleh. Ini tengok dalam tafsir surah Yusuf ayat 55. Ini Nabi Yusuf AS ni cerita dia tuan-tuan tahu dah kan, macam mana Nabi Yusuf AS ni dijual di Mesir. Dijual di Mesir. Tuan-tuan semua, yang beli tu Al-Aziz. Isteri Al-Aziz tu mengikut setengah riwayatnya nama Zulaikha. Tuan-tuan semua. Jadi Al-Aziz ni buat balik ke rumah, nak jadikan pembantu rumah atau anak angkat lah. Jadi Zulaikha ni bela-bela lama tuan-tuan semua. Tak lama Nabi Yusuf AS ini kacak tuan-tuan semua. Handsome. Antara Nabi yang paling kacak sekali, paling handsome ialah Nabi Yusuf AS. Pasal itulah banyak mak-mak kalau mengandung dia baca surah Yusuf, harapannya anak jadi kacak, kan, nak jadi handsome. Yalah, mudah-mudahan lah kan. Jadi tuan-tuan semua baca surah Yusuf. Kadang-kadang mak banyak duk baca surah Yusuf tengah mengandung tu, dengan harapannya anak jadi handsome. Mudah-mudahan lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, akhirnya Zulaikha tu tuan-tuan semua tertarik hati dengan Nabi Yusuf AS, ajak buat maksiat. Tuan-tuan semua, jangan main-main. Jangan main-main tuan-tuan semua, walaupun kita kata perempuan tu dah tua. Tengok, alah ni pangkat makcik-makcik aku ni tak apa. Hei, jangan tuan-tuan semua. Kan, kita umur 20, 30, dia umur 50, contoh kan dah 40. Jangan tuan-tuan semua. Pasal tu kaedah fiqh kata apa? Ma min sakitah illa walaha lakitah. Tiap-tiap yang gugur ada yang mengutip. Tu namanya. Jadi nisbah kalau kita fikir Zulaikha dengan Nabi Yusuf, mana tua? Mesti tua Zulaikha. Paling tidak pun tuanya, paling tidaklah kita kata tua 15 ke 10 ke. Tak? Katalah orang dulu kahwin awal. Paling tidak 15 tahun tua daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kan 10 ke, tak tahulah. Tapi mesti tua. Kita takkanlah dia nak panggil mak, kan? Balik di rumah. Tuan-tuan semua, akhirnya Nabi Yusuf tak nak lari, Zulaikha kejar ke belakang. Kan, Nabi Yusuf lari, Zulaikha pegang, kejar, pegang baju belakang. Nabi Yusuf lari, terkoyak belakang, baju belah belakang. Elok Nabi Yusuf sampai ke pintu, suami Zulaikha tu balik pula, buka pintu. Apa hal ni? Apa hal? Kan, tuan-tuan semua. Jadi Zulaikha pun buat cerita, wahai suamiku, apa kita nak buat kalau orang yang mengganggu isteri kamu? Apa balasan? Apa hukuman? Kan. Jadi kata dia, jadi ada satu saksi lah dalam rumah tu, wallahu alam. Ada kata kanak-kanak yang bercakap, ada kata orang lain yang bercakap, tengok baju. Kalaulah baju itu koyak belah depan, betul perempuan itu Nabi Yusuf tipu. Kalau baju tu koyak belah belakang, betul Nabi Yusuf perempuan ni tipu. Maknanya Zulaikha tipu. Cek-cek baju koyak belah belakang. Kan? Itulah ceritanya. Akhirnya tuan-tuan semua, walaupun betul Nabi Yusuf AS, tetapi Nabi Yusuf AS tetap dimasukkan dalam penjara. Masuk dalam penjara. Duk lama keluar juga Nabi Yusuf AS, dan bila dia keluar dia dilantik pula. Rezeki Allah Subhanahu Taala beri. Kita tak tahu tuan-tuan semua rezeki orang ni. Lantik menjadi menteri perbendaraan tu. Sehinggalah tuan-tuan semua, bila dia jadi menteri itulah adik-beradik dia datang minta bantuan. Adik-beradik dia daripada Palestin datang minta bantuan pada dia tu. Okay, kita azan dulu insya-Allah. Kita sambung lepas ni Itu cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Kita sambung sikit lagi Kerja yang diharamkan. Apa yang dibicarakan tentang kebolehan mencari kerja itu masih terikat dengan syarat bahawa pekerjaan atau tugas itu tidak akan membawa bahaya dan bencana kepada kaum muslimin. Lantaran itu tidak dibolehkan seorang muslim bekerja sebagai polis atau seldadu. Seldadu ni bahasa apa ni?
Nah, kalau belah Thailand panggil seldadu. Dalam kepolisian atau ketenteraan yang memerangi kaum muslimin, tidak dibolehkan seorang muslim bekerja dalam sebuah organisasi atau industri yang membuat senjata untuk memerangi kaum muslimin. Tegasnya, tidak dibolehkan seorang muslim bekerja sebagai pegawai dalam suatu kumpulan yang mahu menghancurkan Islam dan memerangi para pengikutnya. Tak boleh lagu tu. Kita pergi ke Amerika, masuk dalam pasukan tentera Amerika dan kerja untuk memerangi orang-orang Islam. Perang di Iraq, perang di mana, tuan-tuan semua, tak boleh. Itu hukum dia haram. Masa itu tuan-tuan semua, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang mati kena bom tu, syahid, tuan-tuan semua. Antara pernah saya baca dalam tulisan dia, dia tidak menggalakkan orang Islam bermukim di negara kafir, menjadi rakyat di negara kafir. Kerana itu tuan-tuan semua, kalau kan pada waktu itu ada orang tanya dia, kerana ramai rakyat Syria dan sebagainya orang Arab ni duduk di luar negara, menjadi rakyat kepada negara kafir, negara Britain ke Amerika ke dan sebagainya. Dan bila dah beranak pinak, jadi anak tu jadi dapat kerakyatan di sana, dan akhirnya ada setengahnya menjadi askar kepada negara itu dan sebagainya. Jadi yang jadi kadang-kadang jadi askar itu, dan bila mereka menyerang negara-negara Islam, contohnya Iraq kan, contohnya di Syria dan sebagainya, tuan-tuan semua kan, tempat-tempat yang dia serang lah kan, di Libya ke apa ke, Allahu alam lah, tempat-tempat yang diserang oleh orang-orang kafir ni, mereka di Sudan ke apa sebagainya. Kalaulah di dalam pasukan tentera itu ada orang Islam, jadi kalau ikut Dr. Yusuf Al-Qadawi ni haram hukumnya, kerana memerangi orang Islam, tak boleh. Walaupun kita kata itu tugas dan sebagainya, tak boleh. Kerana kita apa, kita berperang sama kita, itu orang Islam tu, dan kita pula menyokong pula tentera kafir, dan tak boleh. Begitu pula sesiapa yang bekerja atau menyandang satu tugas yang berunsurkan sistem membantu kepada penganiayaan manusia dan menyebarkan barangan haram, maka hukum kerja itu pun haram. Umpamanya seperti orang yang bekerja untuk mengadakan amalan riba, kerja nak buat benda riba ni, tuan-tuan semua tak boleh. Ada seorang dia kerja di tempat riba lah, ke perbankan lah yang berkaitan dengan riba. Dia mengaji dengan saya, tuan-tuan semua. Dia hari Sabtu dia datanglah ke surau saya tu. Ada 2, 3, 4 orang, budak-budak remaja, dan ada seorang tua pun ada 3 orang. Hari Sabtu saya baca kitab Jawi lama lah, kitab besar tu. Jadi tuan-tuan semua, salah seorang tu dia datang lama juga mengaji saya. Lama-lama tu dia cerita, dia kata, saya ni ustaz kerja di ni lah, institusi kewangan lah, kata dia. Wallahu alam lah, institusi kewangan apa, tapi urusan riba lah ustaz. Macam mana pandangan ustaz? Saya kata kena berhenti lah, tapi sebelum berhenti tu elok cari kerja dulu. Sekarang ni kita darurat nak bagi kan, cari kerja dulu. Saya dah ada kerja ustaz. Kerjanya pak mentua saya ajak saya balik kampung di Jerantut. Bukan Jerantut, Pak Tuan Ibrahim tu apa? Jengka. Jengka. Di Jengka. Jadi pak mentua saya buat roti canai, kata dia. Roti canai. Dan nak kembangkan industri roti canai lah. Saya kata elok berhentilah balik kan. Tapi dia kata tak boleh mengaji lah ustaz. Tak apalah, mengaji kat Jengka pun boleh mengaji insya-Allah kan. Dia pun berhenti, tuan-tuan semua. Atas berkat usaha apa benda, berkat keyakinan dia, tuan-tuan semua, dia balik di Jengka. Dah duduk di Jengka, tuan-tuan semua. Alhamdulillah. Dia buat roti canai, maju dah roti canai sekarang. Boleh masuk supermarket roti canai. Dia buat frozen pula sekarang. Frozen dah masuk supermarket. Tapi saya tak ingat je nama apa roti canai dia tu. Dia duk ajak selalu pergi sana, makan buah-buahan, makan nangka, cempedak kat sana. InsyaAllah nanti kita pergi kan. Ada tu nama kawan saya sana. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, dia sebenarnya kita kena yakin je apa-apa pun, kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala.
atau di tempat minuman keras, atau di tempat joget dan dansa. Ada tak boleh berlaku ni tuan-tuan semua. Masuklah joget dan dansa, nyanyi dan sebagainya. Selena Gomez pun samalah. Ada tak boleh. Kan. Benda tu kita dah maklum, tak sebut pun tahu. Haram benda tu. Atau di tempat-tempat yang melalaikan manusia dan sebagainya. Jadi pasal itulah tuan-tuan semua, benda ini besar. Kalau kita bekerja dengan benda-benda ini, rezeki yang kita dapat, hasil yang kita dapat tuan-tuan semua adalah hasil yang tidak sah. 2-3 hari lepas ada orang tanya WhatsApp, saya kerja kerani di syarikat Colesburg. Colesburg kan? Betul sebut? Tak tahu ikut dia kenapa benda kan. Kalau orang faham Colesburg kan, kata dia. Saya nak nanti koi sebut lah kata dia. Koi sebut. Kau sebut lah kan. Dia kerja di kilang tuan-tuan semua. Jadi dia tanya melalui WhatsApp. Boleh tak? Halal tak gaji tu? Saya kata kilang atau pekerja yang berkaitan dengan arak tidak boleh. Kita dah baca dari awal dulu 10 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Taala yang berkaitan dengan arak. Orang yang perah, orang yang tuang, orang yang bawa, orang yang tanam, dan semua 10 golongan. Maka termasuklah tuan-tuan semua, umum, termasuklah apa saja berkaitan dengan arak, termasuklah jadi kerani. Driver lori pun tak boleh, tuan-tuan semua. Walaupun kita kata saya tak minum arak ustaz, saya bawa lori arak je, saya tak minum arak, saya duduk depan, arak duduk belakang. Ada. Saya bawa lori je, saya minum air zam-zam. Arak duduk belakang. Tak boleh tuan-tuan semua. Sama juga dengan kerani. Bahkan tuan-tuan semua, Ustaz Zaidul kata kalau lori Colesburg tu bocor tepi jalan, haram kita pergi bantu tukar tayar pula. Kata Ustaz Zaidul kan. Betul lah tuan-tuan semua. Biar dia pancik itulah. Tuan-tuan tak payah bantu. Kan? Bawa tu. Lalu macam mana Ustaz saya nak bagi makan anak bini? Benda haram. Saya nak kata macam mana? Kan kalau saya kata halal pula, saya masuk tu 3 orang qadi tadi pula. Kan? Nanya saya pula. Tuan-tuan semua, saya kena kata benda yang Allah Ta'ala dan Nabi sebut lah. Itulah. Jadi tuan-tuan semua, walaupun kani tak boleh. Tak boleh terlibat langsung dengan arak. Walaupun saya tak minum arak, saya kira duit arak, tak boleh. Itu kena hati-hatilah benda-benda begini tuan-tuan. Akhir zaman ni tuan-tuan semua, ya Allah, banyak sangat. Termasuklah dalam benda ini tuan-tuan semua kerja di gerai. Ada gerai pula di kedai. Kedai yang dalam kedai itu jual arak. Anak-anak kita kerja di situ, tukannya tukan tu je tuan-tuan semua. Pasal arak tak boleh. Dah susah lah. Jadi akhir zaman ni susah sangat lah nak cari. Nak cari kedai hak tak ada jual tu. Ada. Melainkan kedai hak betul-betul orang Islam punya. Ada. Kalau ada, speedmart ada speedmart. Ada ke ada? Orang Melayu kita kan. Itu susah tu. Tak apalah. Akhir zaman ni macam-macam. Orang yang bekerja di tempat-tempat tersebut tidak akan terbebas dari ditipu dosa meskipun mereka sendiri tidak terlibat dalam perkara-perkara yang haram itu atau tidak membuatnya. Dia kerja, dia tak terlibat dengan benda itu, tapi tidak terlepas juga daripada dosa. Saya baca balik. Orang-orang yang bekerja di tempat tersebut tidak akan terbebas dari ditipu dosa meskipun mereka tidak terlibat dalam perkara-perkara yang haram itu. Dia tak buat benda tu, dia tak berdansa, dia cuma tolong uruskan tempat dansa tadi kan, tempat joget tadi, dia tolong uruskan. Yalah, sama tu. Dia tahu saya tak berdansa, saya baca Quran kat rumah, surah Kahfi lagi. Tuan-tuan semua, ini dia bukan saya sebut, dia sebut kan. Walaupun dia tak buat apa, tapi dia cuma pengurusan dan sebagainya. Nanti kena hati-hati. Pasal tu yang kita pergi hantar memorandum dan sebagainya itu atas dasar tanggungjawab amar ma'ruf dan nahi munkar lah. Benda munkar kan tuan-tuan semua. Tak boleh. Tak kira lah Gomez tak Gomez ke apa ke, tak kira kan. Benda munkar tetap munkar.
kan. Itu kena ingat. Wallahu alam juga tu. Pukul 9 lah. Nah, sebagai kuliah pertama selepas raya kan. Tak boleh panjang-panjang, mabuk lemang lagi. InsyaAllah jumpa lagi bulan depan insyaAllah kalau panjang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.